Salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Video ini akan menerangkan kuis siri ke-10, soalan ke-63 hingga soalan ke-66. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan dua cara bagaimana kita nak dapatkan jawapan untuk setiap soalan. Mari kita lihat soalan ke-63. Untuk soalan ini, diberi M kuasa 2 tolak 2M tolak 15. Cara pertama, kita menggunakan darab silang untuk dapatkan faktornya. Contohnya, M kuasa 2 tolak 2M tolak 15. Untuk dapatkan M kuasa 2 adalah M darab dengan M. Maka kita akan dapat M kuasa 2. Manakala untuk 15, ada beberapa faktor. Bagaimana kita nak dapatkan faktor? Kita lihat apakah nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 15. 1 darab 15. 3 darab dengan 5. Daripada dua kombinasi ini, kita perlu pilih dengan pandai ya. Kita pilih dengan smart. Lihat di sini. Kita dapat negatif 2. 1 dengan 15, tambahkah, tolakkah? Dapat tak kita boleh peroleh negatif 2? Tidak mungkin kan? So, ini kita tak boleh terima. Kalau untuk 3 dengan 5, kita boleh dapat 2. Betul? So kita lihat di sini. Setelah kita lihat, kita pilih 3 dengan 5, maka kita boleh teruskan. Untuk yang ini, 5 dengan 3. Betul? Kalau ini, kita darab silang ya. 3 darab dengan M, kita akan dapat 3M. Manakala 5 darab M, kita akan dapat 5M. Tetapi, untuk mendapatkan negatif 15. Bagaimana kita boleh dapat negatif 15? Kita perlu darabkan negatif, satu tanda negatif dan satu lagi tanda positif. So, kalau kita darab, kita perlu lihat ya. Kita lihat di sini. Bagaimana kita boleh dapatkan negatif 2M dulu? Untuk dapatkan negatif 2M, kita perlu negatif 5 tambah dengan positif 3. Kalau negatif 5 tambah dengan positif 3, barulah kita boleh dapat negatif 2M kan? So bagaimana kita boleh dapatkan negatif 5? Negatif 5 ini adalah daripada M darab dengan negatif 5. Manakala positif 3 adalah positif 3 darab dengan M. Kita darab negatif 5 dengan positif 3, memang kita akan dapat negatif 15. Kita cek satu-satu ya. Tengok lihat betulkah jawapan kita. M kuasa 2. Ya, betul. Kita dapat M kuasa 2. Manakala negatif 15. Negatif 5 darab dengan 3, kita akan dapat negatif 15. Yang ini, hasil tambahnya negatif 2M. Ya, betul. Negatif 2M. Selepas kita pasti, maka ini adalah faktor kita. Faktornya adalah M tolak 5 dengan M tambah 3. Ini adalah jawapannya. Betulkah jawapan anda? Kita ada 54% orang yang jawab betul. So ini jawapannya. Jawapan yang diberi adalah M tambah 3 darab dengan M tolak 5. Jangan risau. Kedua-dua boleh terima ya. Sebab 2 darab 3 sama dengan 3 darab 2. Sebab mereka adalah darab. Siapa di depan pun tidak apa. So, ini adalah jawapannya.
M tambah 3 darab dengan M tolak 5. Jawapannya adalah A. Untuk cara kedua, kita boleh dapatkan jawapan daripada jawapan yang diberi. Bagaimanakah caranya? Lihat di sini ya. M kuasa 2. Kita boleh dapatkan daripada M darab M, maka kita dapat M kuasa 2. Untuk dapatkan negatif 15, kita darabkan kedua-dua nombor di sini. 3 darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 15. So, ini betul ya. Untuk yang kedua, M darab M, memang kita dapat M kuasa 2. Positif 3 darab dengan positif 5. Kita akan dapat positif 15 kan? Tetapi yang kita sedang cari-cari jawapannya adalah negatif 15. Maka ini tak mungkin akan jadi jawapan kan? Kita potong. Ini bukan jawapannya. Kita cuba lagi jawapan untuk C. M darab M, kita akan dapat M kuasa 2. Ini betul. Negatif 3 darab dengan positif 15. Kita akan dapat negatif 15 juga kan? Ini ada kemungkinan boleh jadi jawapan kan? Yang seterusnya. M darab M, maka kita dapat M kuasa 2. Ini boleh diterima. Negatif 3 darab dengan negatif 5, kita akan dapat positif 15 kan? Negatif darab negatif, kita dapat positif. Maka ini kita dapat positif 15. Kalau kita dapat positif 15, dia tidak sama dengan apa yang kita hendak. Kita hendak negatif 15. Maka ini bukan jawapannya. So, kita potong. Bukan jawapannya. Seterusnya kita senaraikan mana satu yang jawapan. Dan kemudian baru kita senaraikan. Kita cuba cari negatif 2M ini. Mari kita lihat pilihan yang pertama. Tadi kita darab yang M dengan M dan juga positif 3 dengan negatif 5. Sekarang kita darab yang ini. Positif 3 darab dengan M, kita akan dapat positif 3M. Manakala M darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 5M kan? Untuk dapatkan negatif 5M dengan 3M. Apakah hasil tambahnya? Kalau kita tambah negatif 5M tambah dengan 3M, kita akan dapat negatif 2M. Betul? So, kita sudah tahu jawapan ini. Sebab dia dapat memenuhi M kuasa 2, dapat memenuhi negatif 15, dapat juga memenuhi negatif 2M. So, ini boleh diterimalah jawapan ini. Kita cuba lagi yang tadi kita kata ada satu lagi pun mungkin jawapannya. So, yang kedua adalah M tolak 3 darab dengan M tambah 5. So, kita boleh cek. Ini negatif 3 darab dengan M, maka kita dapat negatif 3M. Manakala M darab dengan 5, kita akan dapat 5M. So, negatif 3 tambah dengan 5M, kita akan dapat 2M kan? Tetapi dalam soalan, kita perlu cari negatif 2M. Maka ini bukan jawapan. So, jawapan akhirnya adalah ini saja. M tambah 3 darab dengan M tolak 5. Ini cara kita dapat jawapan daripada jawapan yang diberi. Tanpa menggunakan penterapan silang ya. So, kita daripada jawapan yang diberi, kita cuba dapatkan apa jawapan yang possible. Yang tak mungkin itu, kita batalkan. So, senanglah kita nak cari jawapan. Daripada 4 pilihan, kita sort jadi 2 pilihan. Daripada 2 pilihan, kita dapatkan mana yang memenuhi negatif 2M itu. Kita dapat jawapannya. Seterusnya, kita masuk soalan ke-64.
Okay, dalam soalan ke-64 ini, untuk dapatkan 2y kuasa 2 tambah 5y tolak 3. So, kita gunakan cara pendarapan silang. 2y kuasa 2 tambah dengan 5y tolak dengan 3. So, ini adalah, kita perlu cuba dulu. Okay, untuk y, untuk 2y kuasa 2, sudah tentu 2y darab dengan y. Kalau kita darab, kita akan dapat 2y kuasa 2. Bagaimana kita boleh dapat 3? Kalau nak dapatkan 3, dia adalah 1 darab dengan 3. So, kita cuba dulu. Kalau ini 3, ini 1. Apa akan jadinya? Kalau kita dapat sini 2y, kita darab silang dulu ya. Kita darab silang. Y darab dengan 3, kita akan dapat 3y. Di sini kita boleh dapatkan y kan. So, kalau kita tambah, mereka akan jadi 5y. Kalau ini positif, maka dia akan dapat positif 3. Ini akan dapat 5y. Kita cek satu-satu. Adakah ini jawapan yang betul? 2y kuasa 2, 2y kuasa 2. Dan 5y, ini pun 5y. Tetapi yang ini negatif 3. Yang kita dapat ini adalah positif 3. Maka ini tidak boleh diterima sebagai faktor. Kita cuba lagi. 2y darab dengan y. Maka kita akan dapat 2y kuasa 2. Tadi kita kata ini salah kan? So, kita terbalikkan kedudukannya. Kalau ini 1, ini 3, dapat tak? Kalau kita darab silang, kita akan dapat 6y. Sebab 2y darab dengan 3, kita akan dapat 6y. Manakala y darab 1, kita akan dapat 1y. Tarik sini. Mungkin tak kita dapatkan 5y? Mandangkan dia adalah positif 5y. Kalau kita tambah, bagaimana kita boleh dapat 5y? Mesti 6 tolak 1 kan? Kalau 6 tolak 1, baru kita akan dapat 5y. Bagaimana kita boleh dapatkan negatif y ini? Kita perlu darabkan y dengan negatif 1. Baru kita akan dapat negatif y. Manakala untuk ini, kita boleh dapatkan positif 6y. So, ini positif 3 darab dengan positif 2y. Baru kita akan dapat positif 6y. Satu lagi. Negatif 1 darab dengan 3. Kita akan dapat negatif 3 kan? So, kita cuba tengok. Ceknya. Semak dulu. 2y kuasa 2. Betul tak? Seperti soalan. Kemudian negatif 3. Betul tak? Sama? Ya, sama. 5y. Sama tak? Ya, sama. Maka ini adalah faktor. So, jawapannya 2y tolak 1 darab dengan y tambah 3. Ini adalah jawapan. So, sebab kita guna darab silang. So, kita cari jawapan mana yang diberi. 2y tolak 1. 2y tolak 3 tak boleh. 2y tolak 3 tak boleh. 2y tambah 1 tak boleh. Kita perlu cari tolak 1. Darab dengan jawapan D. 2y tolak 1 darab dengan y tambah 3. Ya, betul. Ini adalah jawapannya. Jawapannya adalah D. Betulkah anda? Hanya ada 33 pelajar yang jawab betulnya. Maksudnya sini lebih daripada setengah kan yang tidak dapat jawapan betul. So, cikgu harap video ini dapat membantu anda memahaminya dengan lebih mendalam. Bagaimana kita nak dapatkan jawapan pemfaktoran untuk soalan ini. Cara yang kedua, cikgu dapat jawapan daripada jawapan.
So, kita check one by one. 2y kuasa 2. Dapat 2y kuasa 2. 2y kuasa 2. 2y kuasa 2. 2y kuasa 2 kan? Okey, sekarang kita check. Negatif 3. Betul kan negatif 3? Ya, betul negatif 3. Ini pun negatif 3. Ini pun negatif 3. Ini pun negatif 3. Oh, kalau macam itu, semua pun dapat kan? Okey, apa cara lagi yang kita boleh buat? Okey, cikgu padamnya. Okey, satu lagi cara, kita perlu cari jawapan untuk positif 5y. Okey, kita darabkan 2y. Okey, sini dapat 2y kan? Kalau sini, kita akan dapat y darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 3y. So, kalau kita tambahkan kedua-duanya, 2y tambah dengan negatif 3y, kita akan dapat negatif y. Okey, ini tidak fulfill kan? Sebab apa yang kita sedang cari adalah positif 5y. Tetapi ini kita dapat negatif y. Maka ini tidak boleh. Okey, ini salah ya. Okey, yang kedua. Kita cuba lagi. Kalau yang negatif 1 darab dengan 2y, kita akan dapat negatif 2y. Manakala yang di luar itu, y darab dengan 3, kita akan dapat 3y. So, apakah hasil darabnya? Negatif 2y tambah dengan 3y. Kita akan dapat positif y. Positif y, tapi kita cari 5y. Ini pun bukan jawapannya. Okay, so kita seterusnya pergi ke C. Y darab dengan 1, kita akan dapat 1y positif ya. Okay, kalau negatif 3 darab dengan 2y, maka kita akan dapat negatif 6y. So, apakah hasil tambahnya? Y tambah dengan negatif 6y, kita akan dapat negatif 5y. Terdekat, tetapi masih bukan jawapan kita. Kita sedang cari 5y, bukan negatif 5y. So, kita cari lagi. Negatif 1 darab dengan y, kita akan dapat negatif 1y. Manakala 2y darab dengan 3, kita akan dapat 6y. Maka kita tambahkan hasil darabnya. Negatif y tambah dengan 6y, kita akan dapat positif 5y. Ya, inilah jawapan yang kita sedang cari. Maka ini adalah jawapannya. 2y tolak 1 darab dengan y tambah 3. Okay, untuk ketiga-tiganya. Ini betul, 2y kuasa 2. Ini betul. Barulah kita pasti itulah jawapannya. Okay. Ini untuk soalan ke-64. Seterusnya, kita masuk soalan 65. Untuk soalan 65, 4y kuasa 2 tambah 2y tolak 12. So, kita perlu buat pendaraban silang. Okay, untuk dapatkan 4y kuasa 2 tambah 2y tolak 12, first of all, kita perlu kena pasti apakah faktor untuk setiap satu ya. Okey, 4y kuasa 2. Kita boleh dapat 1 darab dengan 4, 2 darab dengan 2. Manakala 12, 1 darab dengan 12, 2 darab dengan 6, 3 darab dengan 4. Okey, kita cuba setiap satu untuk dapatkan jawapan. Okey, bagaimana kita boleh dapat 4y kuasa 2. Kalau nak dapatkan 4y kuasa 2, kita perlu, okey, mana satu yang nak pilih dulu? Katakan kita pilih 1 dengan 4 ke? Okey, kalau kita pilih 1 dengan 4, kita perlu tengok mana satu yang ada yang berkemungkinan untuk kita dapat 2y. Kalau ini 6 darab dengan 4, so 24. Saya rasa tak mungkin ni. Kalau 12,
12 dengan 4, yang ada kemungkinan adalah 16 ataupun 8. So, apa yang kita nak adalah 2. So, ini tak mungkin jugalah. Kalau 3 dengan 4, 3 darab dengan 12, okey, tambah dengan 4, tak mungkin juga. So, maksudnya ini 1 dengan 4 ini adalah tidak mungkin ya. Okey, kita pilih yang satu lagi. Ada 2 pilihan kan? So, kalau kita pilih 2 dengan 2, ada mungkinkah? Kalau 2 dengan 2, 1 dengan 12, tak mungkin juga kan? Sebab 12 darab 2, 24. So, kalau 2, ini tak mungkin. So, kalau ini 6, mungkin tak kalau 6? Okey, kita cubalah. Kita cuba yang ini. Okay, untuk dapatkan 4y kuasa 2, kita gunakan 2y darab dengan 2y. Maka kita akan dapat 4y kuasa 2. Okey, bagaimana pula untuk dapatkan negatif 12? Kalau 2 dengan 6, kalau 2 dengan 6, okey, kita cuba dulu ya. So, 2y darab dengan 6, kita akan dapat 12y. Manakala 2y darab dengan 2, kita akan dapat 4y. So, adakah kemungkinan untuk kita dapatkan positif 2y? Ini macam tidak mungkin kan? So, ini bukan jawapan. So, kita cuba lagi. Buat y, buat y. Kalau kita terbalik pun sama juga. So, kita tidak mahu guna 2 dengan 6 sudah. Sebab kita sudah tahu tak mungkin kita boleh dapat jawapan kan? So, kita cuba yang satu lagi. Iaitu 3 dengan 4. Okay, kalau kita guna 3 dengan 4, kita cuba 2y darab dengan 2y, memang kita akan dapat 4y kuasa 2. Okey, ini betul. So, sekarang kita lihat kepada 12. Okay, kalau 3 dengan 4, kita akan dapat 12 kan? Tapi kita belum pasti lagi tanda negatif dia. Okey, ataupun positif. Sekejap ya, nanti baru kita buat yang itu. So, kita darab silang dulu. 2y darab dengan 4, kita akan dapat 8y. Manakala 2y darab dengan 3, kita akan dapat 6y. Sekarang sini boleh faham? Kita darab silang. Okey. Seterusnya, kita cuba dapatkan apa yang kita nak, iaitu 2y. Dapat tak kita 2y itu? So, kalau kita nak dapatkan 2y, dia perlu positif 8 darab dengan negatif 6. Okey? So, kalau positif 8 darab, tambah dengan negatif 6, kita akan dapat positif 2y kan? So, ini boleh dapat jawapannya. Kita darabkan. Bagaimana kita boleh dapat negatif 6? Mesti datang daripada negatif 3 itu. Negatif 3 darab dengan 2, baru kita dapat negatif 6. Okey, untuk dapatkan positif 8y adalah positif 4 darab dengan 2y. Okey, maka ini pun betul sudah. Okey, ini betul ya, 2y. Ini pun 4y kuasa 2. Okey, kita cek. Kalau ini kita darab. Negatif 3 darab dengan positif 4, kita akan dapat negatif 12. Betul tak? Ya, betul. Negatif 12 kan? So, ini pun betul. Kalau ketiga-tiga betul, maka kita punya faktor adalah yang itu. Okay, ini adalah faktor. Okey? Ya, sebab ketiga-tiga sudah betul, bah. So, 4y kuasa 2 tambah dengan 2y tolak dengan 12, kita akan dapat 2y tolak 3 darab dengan 2y tambah dengan 4. Ini sudah dapat jawapan adalah A. Okey, setakat sini boleh faham? Okay, pendarapan hilang untuk dapatkan pemfaktoran. Okay, cara yang kedua untuk dapatkan jawapan, kita lihat ya, negatif 2 darab dengan negatif 3 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 6.
Manakala yang ini 2 darab dengan 8, kita akan dapat 8Y. Okay, kalau dapatkan hasil darabnya, 8Y tambah dengan negatif 6Y, iaitu tolak ya, kita akan dapat 2Y. Okey, untuk yang ini, kita darabkan yang dalam itu, 3 darab dengan 2Y, kita akan dapat 6Y. Manakala ini, 2Y darab dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 8Y. Kalau negatif 8Y tambah dengan 6Y, kita akan dapat negatif 2Y. So, sedangkan kita nak dapatkan 2Y, maka ini tidak mungkin jawapannya kan? Okay, seterusnya kita buat yang C. Selesaikan dia. Negatif 6 darab dengan 2Y, kita akan dapat negatif 12Y. Manakala ini 2Y darab dengan positif 2, kita akan dapat positif 4Y. Kalau dapat, kita cuba dapatkan hasil tambah. Negatif 12Y tambah dengan 4Y, kita akan dapat negatif 8Y. Maka ini pun tidak mungkin kan? Sebab kita sedang cari 2Y. So, ini bukan jawapannya. Okay, seterusnya, positif 4 darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 2Y. Manakala Y darab dengan positif 4, kita akan dapat positif 4Y. So, negatif 12Y tambah dengan 4Y, kita masih dapatkan negatif 8. So, ini pun bukan jawapan yang kita nak. Jawapannya adalah A. 2Y tolak dengan 3, darab dengan 2Y tambah dengan 4. Okey? So, ini adalah jawapannya. Ini untuk soalan ke-65. Mari kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan ke-66. Okey, soalan diberi adalah M kuasa 2 tolak dengan 2M tolak dengan 8. So, kita cuba faktorkan. Okay, bagaimana kita nak faktorkan? So, M kuasa 2 kita boleh dapat dengan M darab dengan M. Cikgu masih guna pendarapan silang ya. M darab dengan M, kita akan dapat M kuasa 2. Okey, bagaimana kita boleh dapatkan 8? Okey, untuk 8, kita cuba kena pasti siapakah faktor untuk 8 dulu. 8 adalah 1 darab dengan 8 ataupun 2 darab dengan 4 ataupun ada lagi kah? 1 darab dengan 8, 2 darab dengan 4, tak ada lagi. So, itu saja yang faktornya. So, daripada faktor ini, kita cuba kena pasti dulu. Supaya kita tidak perlu cuba terlalu banyak ya. Okay, kita nak cuba dapatkan negatif 2M. So, bagaimana kita boleh dapatkan negatif 2? So, kalau 1 dengan 8. Kalau kita tambah 1 tambah 8, 9. 1 tolak 8, 7. Maksudnya dia hanya akan dapat 9 ataupun 7. Tetapi kita perlu dapatkan 2. So, ini tidak boleh. Okey, bukan faktor untuk soalan ini. So, kita cuba 2 dengan 4. Bagaimana kita boleh dapatkan negatif 2? Okey, mungkin juga kan? Ada 4 tolak 2, kita akan dapat 2. Okey, so kita cuba dulu. Untuk ini, kita cuba letak 2 dengan 4. Okey, kita cuba dulu 2 darab dengan 4, kita boleh dapat 8. Tapi kita tidak letak tanda positif dan negatif dulu. Kita cuba darab silang. M darab dengan 4, kita akan dapat 4M. Manakala M darab dengan 2, kita akan dapat 2M. Okey, kita nak cari negatif 2M kan, hasil tambah mereka. Bagaimana kita nak dapatkan negatif 2M?
yaitu negatif 4 tambah dengan 2, baru kita dapat negatif 2M. Ini adalah hasil tambah. Oke, so ini sudah betul lah. Ini pun sudah betul. So, kita sekarang nak tentukan apakah tanda dia. Oke, positif. Bagaimana kita boleh dapatkan positif 2M? Untuk dapatkan positif 2M adalah positif 2 darab dengan M. Baru kita akan dapat positif 2M. Bagaimana kita nak dapat negatif 4M ini? Sudah tentu negatif 4 darab dengan M, baru kita akan dapat negatif 4M kan? Okay, so finally kita darab apa yang kita ada di sini. Positif 2 darab dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 8. Betul tak? Ya, betul. Ketiga-tiga betul ya. M kuasa 2 tolak 8, negatif 2M. Ketiga-tiga betul. Kalau ketiga-tiga betul, maka kita sudah pasti ini adalah faktornya. Oke, so ini adalah M tambah 2 ataupun darab dengan M tolak 4. Ini adalah jawapan. Ada tak diberi? Ya, jawapannya adalah B. M tambah 2 darab dengan M tolak 4. Okay, ini adalah cara yang pertama. Okay, mari kita lihat cara yang kedua. Kita darabnya. Okay, M kuasa 2. Saya rasa tak ada masalah ya. Okay, kita concentrate kepada negatif 2M. Bagaimana kita nak dapatkan negatif 2M? Okay, kita tengok sini. Negatif 2 darab dengan M, kita akan dapat negatif 2M. Manakala M darab dengan positif 4, kita akan dapat 4M. Okey, apakah hasil tambah mereka? 4M tambah dengan negatif 2M, kita akan dapat positif 2M. Tapi kita sedang cari negatif 2M kan? So, ini bukan jawapan. Okey, seterusnya adalah yang ini. 2M. Okey. Kemudian kalau ini darab dengan ini, kita akan dapat negatif 4M. So, negatif 4M tambah dengan 2M, kita akan dapat negatif 2M. So, ini boleh diterima. So, ini yang kita sedang cari kan? Okay, seterusnya kita lihat C dengan D. Negatif 8M. Okey. Kalau ini darab, kita dapat negatif 8M. Yang ini pula, M darab dengan 1, kita akan dapat 1M. So, kita akan hasil tambah mereka. Kita akan dapat negatif 7M. Kalau negatif 7M, bukanlah jawapan yang kita nak. So, sini 8M. Ini negatif M. So, 8M tolak dengan M, kita akan dapat 7M. Maka ini pun bukan jawapan yang kita sedang cari. Sebab kita perlu cari negatif 2M. Maka jawapannya adalah B. Ini adalah jawapannya. M tambah 2 darab dengan M tolak 4. Maka sini saja untuk soalan kuis siri 10. Soalan ke-63 hingga soalan 66. Diharapkan video ini dapat memanfaatkan Anda dan membantu Anda memahami pemfaktoran dengan menggunakan pentaraban silang dengan lebih jelas. Sekian, terima kasih. We'll be right back.